Sekarang ni kita masuk ke Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Beberapa faedah dari sudut pendidikan yang dapat kita kutip. Yang pertama, tengok ayat yang pertama dalam perbincangan kita ni. Waja'a rajulun min aqsal madinati. Datanglah seorang laki-laki dari hujung bandar. Yas'a, dengan berlari. Ayat ini kata di ulama tadabbur, tabsiratun lil mu'minin wa hidayatul lahum. Ayat ini memberi pencerahan kepada kita orang mukmin dan memberi pendidikan kepada kita supaya kita sentiasa menyampaikan nasihat, memberi nasihat. Sahabat tu laki-laki ni datang bukannya berjalan, yas'a, berlari cepat untuk membela kebenaran dan untuk menyampaikan kebenaran. Sebab apa? Dia dengar orang penduduk bandar itu nak rejam 3 orang Rasul itu. Jadi dia bimbang, dia lari pergi. Tak takut mati ke? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau kita sudah letak diri kita sebagai pejuang, kita akan berani mati di atas landasan perjuangan. Saya tengok orang-orang yang berjuang ni, yang duk demonstrasi ni, biarlah tak kira atas landasan apa, sanggup dia lawan kerajaan, ditembak oleh dengan air FRU tu, kena gas pemedih mata, mungkin kena tangkap lagi. Dia berani. Untuk apa dia begitu? Untuk apa? Konon-kononnya berprinsip membela keadilan, membela kepada pemimpin-pemimpin yang dizalimi, membela rakyat atas kenaikan harga barang dan macam-macam belaan. Ini orang membela agama Allah. Kenapa tak takut mati? Kenapa takut pada mati? Allahu Akbar. Yang duduk di atas landasan tak tahu apa pun, orang kerah kita apa pergi, kena pemedih mata kita lari. Habis tu dia, kawan tu yang kita sokong dia lompat sana sini pula. Apa faedah? Ini perjuangan sudah pasti. Menegakkan agama Allah mempunyai pulangan yang besar. Jadi apa dia takut lagi? Yang kedua, waja'a min aqsal madinati. Bila datang seorang laki-laki pendakwah ini terus berkata, ya kaum, wahai kaumku, wahai bangsaku, wahai anak beranakku. Kata ulama tadabbur, dakwah ini yumbi'u an isfaq. Dakwah kita ni kena ada rasa kasihan belas, rasa kasih sayang. Sebab tu dia guna perkataan ya kaum, kaumku. Dia tak kata bahasa jenis puak gila talu nak bunuh orang. Tak. Ya kaum. Belembutnya dia. Kalau kita baca panggilan Nabi Ibrahim kepada ayah dia, lagi lembut. Ya abati, ya abati, ya abati. Wahai bapakku, ayahku, ayahandaku, Allah, abahku. Lembut sangat-sangat. Jadi kita pendakwah ni, nak dakwah orang jangan duk jekoh-jekoh, duk tengking, duduk maki hamun. Tak. Itu bukan dakwah nama dia. Itu orang yang memaki orang. Kita nak khilah-khilah lah, tapi maki orang buat apa? Yang ketiga, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah pendakwah yang tak minta upah. Ayat ini mengajar kepada kita yang bagi lidda'iyah ilallah. Sepatutnya para pendakwah nak mengajak orang kepada Allah, naklah jangan duk nampak duit yang kita dapat. Kita mula dengan dakwah dulu, duit itu kemudian. Sebab itulah di antara kepincangan, bila orang ajak berdakwah, kita letak harga mahal-mahal. Nak ajak bos saya ni, PA bercakap 1 jam 3,000, 1 jam 5,000. Sebab kita tak tahu dakwah kita ni berapa orang yang akan ikut nanti. Yang orang dengar ramai, ketawa terhegeh, tersengih-sengih, tapi yang betul-betul ikut sunnah yang kita ajar ni berapa orang? Kita tahu. Macam mana kita nak ambil bayaran?
Kita tak boleh sama dengan restoran. Restoran orang masuk dia makan. Kita ni orang mari dengar tersengih. Tapi adakah dia terima? Belum tentu. Maka tak boleh. Tidak sepatutnya para pendakwah letak cah harga mahal-mahal. Tapi kalau setakat kita kata bagilah. Perjalanan kami ni dari sini 300 km. Kos perbelanjaannya tak kurang daripada RM200. Jadi lepas pada tu ikut awak lah nak bagi berapa pun. Terpulanglah. Dakwah kami ni free, cuma duit minyak kami minta. Setakat tu boleh. Ni tak minta direct. 1 jam 500. Kapal terbang duduk depan, belakang-belakang tak mau. Dan jangan lupa saya bawa pula isteri seorang. 2. Hotel macam-macam dia punya permintaan. Banyak sangat. Tapi bolehlah jadi acara. Jadi kita tak boleh. Maka dalam kerja-kerja dakwah, kerja-kerja agama ni tak boleh letak harga. Kita kena letak sekadar yang diperlukan lah. Kalau kita tak ambil langsung, habis kita nak bergerak dengan apa? Kereta ada minyak. Pemandu-pemandu ada keluarga. Kita pun ada juga keluarga. Jadi kalau tak, kita tak nak pergi berdakwah. Kena ada timbang tara. Ambil yang diperlukan, tapi jangan terlalu minta siapa mereka membebankan dakwah ni. Kerana konon-kononnya kita begini hebat sangat. Itu yang ketiga. Yang keempat, ittabi'u man la yas'al ajr wa hum muhtadun. Ambil ayat, ekor ayat. Wa hum muhtadun. Mereka itu ada membawa hidayah, pimpinan, bimbingan. Dalam kalimah wa hum muhtadun, apa yang kita dapat? Yajibu ala man da'a ila Allah an yakuna ala basiratin wa ala ilmin. Wajib, menjadi kewajipan kepada para pendakwah berdakwah dengan ilmu, bukan berdakwah dengan emosi. Berdakwah dengan ilmu. Al-ilmu itu apa dia? Ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu apa yang disabdakan, apa ni yang diperman oleh Allah, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nama dia ilmu. Kalau duk main orang tu kata, orang ni kata, itu tidak nama ilmu, itu nama bercakap. Mau ambil mana ni? Ulama kata. Ulama mana? Ulama dalam kepala dia sendiri. La, itu bukan ilmu. Walaupun orang ni serbannya besar, penampilannya comel, tapi kalau ilmu tidak bersumber daripada wahyaini, 2 wahyu, kitab dengan sunnah, maka itu tidak namakan ilmu. Maklumat bolehlah. Jadi naknya pendakwah mesti ala basiratin wa ala ilmin. Berdakwah dengan ilmu, dengan kepahaman yang jelas. Kalau takat ni, kalau takat nak ceramah ya, hak jual ubat pun boleh ceramah 2-3 jam sepagi, pasal pagi tu. Ramai orang tengok dia. Ramai juga orang tengok. Ada setengah orang ni memang dia pergi kan nak dengar jual ubat dia. Tiap minggu cerita sama je. Penjual dok dia cerita hadok. Penjual kayu api ni apa ni, tokak ali cerita tokak, macam-macam. Yang kelima, wa ma liyala a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Sampai pada ayat inni idzal lafi dhalalin mubin. Jadi naknya ayat ini mengajar kepada para pendakwah, iza da'a ilal haqq, bila kita ajak orang kepada kebenaran, kita kena sebut tentang kelebihan dakwah kita ini. Dakwah yang saya ajak tuan-tuan ni nak balik kepada memahami kalam Allah dalam Quran ini melalui tafsir ulama Islam, ulama yang muktabar. Dan saya berdakwah nak ajak tuan-tuan dan puan-puan kembali beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak, kita kata alhamdulillah. Main dengan sunnah-sunnah. Orang tua duk ajar, lah. Kita tak menafikan orang tua tu salah semua, tidak. Ada yang bertepatan dengan Quran dengan sunnah.
Ada yang tidak tepat. Yang tak tepat itulah yang kita nak betulkan. Kenapa pula kita dimarah? Jadi para pendakwah kita kena sebut apakah kelebihan. Sebagaimana para penjual, peniaga-peniaga mengiklankan produk dia. Produk saya ni kalau makan, sakit lutut ustaz hilang. Kita berbeli selalu. Produk saya ni kalau makan, kita punya tidur lena contohnya. Orang akan beli sebab kempen tu kena kuat. Sekarang ni bila kita, saya dan tuan-tuan dan puan-puan berkempen ajak orang kepada sunnah Nabi SAW dengan cara ini, orang akan ikut. Alhamdulillah. Ana rasa sangat-sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hari ini sudah ada ramai di kalangan para jemaah minta. Ustaz, saya nak perisai Muslim. Nak apa? Nak bagi kepada anak beranak setelah saya dapat bacaan daripada Nabi ni simple, mudah, berautoriti, autentik. Nak bagi. Alhamdulillah. Ada orang yang nak buku zikir pagi petang, kan? Dulu dia kata kalau majlis kahwin kak, penuh dah surat Yasin tu dah di rumah. Dia setiap kali pergi majlis kenduri, surah Yasin. Tak salah. Bagilah, tak apa. Tapi sekarang ni ada orang tukar trend. Daripada surah Yasin kepada zikir pagi petang. Cuma dia bisik sikit. Surah Yasin RM1 je dekat Mahidin, dekat Japarawa tu. Tapi hak ni mahal sikit. Kita kata iyalah, kita bagi ke orang ni lagi mahal, lagi banyak pahala, kan? Alhamdulillah. Boleh. Beli masuk dalam sampul hadiah tu. Dah dapat. Dia kata nak murah ada yang ni. Mari siapa nak beli banyak kita bagi je. Bayar kos dia punya cetakan untuk dibagikan. Saya pun bagi. Ada tuan tu nak tolong bagi lagi cantik. Ini dakwah kita biar berjalan. Jangan takut. Maknanya para pendakwah kita kena bagi tahu kelebihan dakwah kita dan kerugian orang yang meninggalkan jalan sunnah Nabi SAW ini. Yang keenam, attakhidhu min dunihi alihatan. Aku nak ambil Tuhan lain daripada Allah yang tak boleh memberi mudarat, tak memberi pertolongan pada aku. Tuhan apa? Macam tu. Ayat ini menunjukkan bahawa penyembah-penyembah berhala mereka kelentung orang je dengan kelebihan sembahan mereka itu. Sebenarnya dia pun tahu berhala ni tak nak buat apa, tak bergerak. Mana nak tolong kita? Nak tolong kita macam mana? Sebab itulah mereka kata syufa'a. Ini bukan Tuhan, ini perantara nak pergi kepada Tuhan. Itu je. Perantara nak sampai kepada Tuhan. Sebenarnya dia tak kata syufa'a, dia kata Tuhan. Jadi hari ni iblis dia mari. Itu untuk orang kafir, berhala sebagai perantara. Untuk orang Islam, dia ambil orang-orang yang sudah mati sebagai perantara. Kenapa? Allahu Akbar. Ana tengok satu dialog di antara orang kampung dengan seorang syekh. Syekh ni mari ceramah, duk ajak orang supaya nak berdoa, kena berdoa, minta tolong ni. Orang-orang sudah mati dalam kubur ni, minta dengan Tuhan. Dia kata, kenapa kita nak minta dengan dia? Kita hidup, minta dengan dia, pelik. Sepatutnya tak Syekh, orang yang mati itulah nak minta pertolongan orang hidup. Sebagaimana kita mandikan dia, kita usul dia, kita kebomikan dia. Ini kita pula pergi minta dengan orang mati, kenapa? Tak Syekh tu kata, awak ni lawan orang kampung ni. Ini menarik, kadang-kadang orang kampung lebih cerdik daripada orang-orang yang duk ikut aliran yang duduk main minta dengan orang mati ni. Rugi kita. Kemudian dia bertanya. Orang kampung ni tanya Tok Syekh ni. Syekh, mau tanya. Dia kata mana dekat dia orang mati tu dengan kita, Allah. Mana dekat? Kita terus pada Allah, orang mati ni minta dengan ni. Dia kata Allah dekat. Wahwa aqrabu ilaikum. Aqrabu ilaikum min hablil warid. Tuhan kata aku lebih dekat padamu. Kenapa nak pergi minta yang jauh? Akhir sekali Tok Syekh tu orang panggil campak buku lagi balik. Dia kata orang kampung ni apa banyak soalan. Kita rasa kena macam tu juga kita ni pun. Kena ada juga orang kampung bila mari orang ceramah pelik-pelik pergi tanya dia.
Pergi tanya dia. Masya Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang ketujuh. Qila dukhulil jannah. Allahu Akbar. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Masuklah dalam syurga. Sabarlah kamu walaupun kamu dibunuh. Tapi dia tak sabar juga. Ya Rabbi, kalaulah kaum aku boleh tahu maklumat ni, macam mana nak bagi tahu kepada mereka biar mereka cepat-cepat beriman. Kata dia ulama, fi hadhil ayat tanbihun azim. Ayat ini memberi satu peringatan yang besar. Dilala ala wujubi kazmil ghaiz. Dalil kita kena tahan kemarahan. Dan berlemah lembut, bersikap lemah lembut dengan orang-orang jahil. Kita jangan berlawan orang jahil dengan kejahilan juga, jangan. Kita berlawan dengan ilmu. Kita niat nak selamatkan mereka daripada api neraka. Kita niat nak selamatkan mereka daripada terjebak dengan benda mungkar dan maksiat. Nak menyelamatkan keluarga kita daripada ikut ajaran-ajaran yang tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat macam tu. Barulah kita rasa tengok ni. Ahli pendakwah ini bila dia dapat syurga, dia tak lupa, ya Allah, kalaulah maklumat ni sampai kepada kaum aku supaya mereka beriman, mereka ikut ajaran Nabi, mereka dapat masuk syurga sama-sama dengan Jadi kita ni para pendakwah, tak kiralah pendakwah kecil ke pendakwah besar, dalam kepala kita, agenda kita nak menyelamatkan ummah, menyelamatkan keluarga kita, menyelamat orang-orang yang kita sayang daripada terjebak dengan neraka. Na'uzubillah. Usahalah mana-mana pun, usahalah sampaikanlah maklumat yang benar ini kepada keluarga kita. Lawan biasa ya. Laki-laki ni dibunuh, tuan-tuan. Tapi walaupun dibunuh, dia tak berdendam. Patut masuk dalam syurga. Ya Rabbi, pergi binasa habis kaum aku. Tak. Dia minta ya Rabbi. Apa dia? Ya laita qaumi ya'lamun. Masya Allah, mulianya hati pendakwah. Tak bersifat dendam langsung. Kalau orang lain masuk syurga, ya Rabbi, biar mampulah pupuk aku tu. Tak. Itu bukan pendakwah nama dia. Itu pengamuk. Jadi kita kata di tanda, tuan-tuan, kata-kata ulama salaf ni, kata Syekh Qatadah kata apa? Ini ayat motivasi besar ini. Kita pun jarang dengar dia kata ni. La talqal al-mu'min illa nasihan. Mu jangan jumpa dengan orang mukmin kecuali sebagai seorang penasihat. Berniat nak bagi nasihat pada orang. Wala talqahu ghashan. Jangan jumpa orang sebagai seorang penipu. La. Lamma ayana ma'ayana min karamatillah. Apabila seorang pendakwah tu tengok kemuliaan Allah anugerahkan kepada dia dengan sebab dakwah ini, dia baca ayat Quran, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tamanna 'ala Allah, bercita-cita dia mengharapkan Allah Ta'ala sampaikan khabar gembira kepada kaum dia setelah dia tengok kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada dia. Allah. Itu kata-kata Qatadah. Maknanya kita ni seorang mukmin mesti bersifat sebagai penasihat yang nak menyelamatkan manusia. Jangan kata aku relax dah, keluarga kami semuanya sudah ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah belaka, dan hak lain biarnya mampu lah. Itu bukan pendakwah itu. Itu pendiayah. Itu pengamuk nama dia. Jangan main. Yang kesembilan, yang ke-8 wa ja'alani minal mukramin. Allah jadikan aku ini orang yang dimuliakan dengan syurga. Jawabnya, anna ikram Allah azza wa jalla yahtassu bihadzal rajul. Kemuliaan Allah Ta'ala bukan untuk laki-laki itu saja. Kemuliaan Allah Ta'ala kepada semua orang yang bekerja seperti dia. Berdakwah, mengajak manusia. Kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bekerja ke tidak? Berusaha ke tidak?
Sudah sampai ke tidak kepada telinga keluarga kita? Zikir-zikir yang maksud dari Nabi SAW sudah sampai? Sudah, alhamdulillah. Zikir lepas pagi petang sudah sampai ke tidak? Sampai, alhamdulillah. Zikir selepas solat yang maksud dari Nabi sudah sampai? Sudah, alhamdulillah. Itu dakwah cara kecil. Hak besar-besar nanti dulu. Biasa kita dengan zikir ni orang tak marah. Tapi jangan condemn yang dia punya. Kalau condemn yang dia punya tak boleh. Pijak ekor. Benda ni kalau pijak ekor dia jetak naik. Orang Kelantan kata jetak naik. Mana dia? Kita pijak ekor, kepala dia sup. Tu bahaya tu. Sebab tu ular orang tak pijak ekor, orang pegang kepala. Tengok kan dia punya orang-orang yang tangkap dia, dia mula pegang kepala. Dia akan jeruk di kepala. Bila boleh pegang kepala, yang lain tu okey. Jangan pijak ekor. Ini dakwah, kerja dakwah. Jadi yang kesembilan, waja'a min aqsal madinati. Datang daripada akhir kampung. Di awal surah Yasin ayat 13, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Buatlah contoh bandingan kepada penduduk qaryah. Kata di ulama, qaryah ni asal perkataan sama dengan Madinah. Madinah nama qaryah. Tapi kalau kita hari ni kita belajar bahasa Arab lain. Madinah tu bandar, qaryah kampung. Tapi dalam Quran bila Tuhan sebut qaryah, bahawa qaryah tu dengan makna bandar. Dalilnya Allah Ta'ala namakan Mekah dengan qaryah. Qaryah juga samaha Allah qaryah. Dan dia Ummul Qura. Wa ka'ayyim min qaryatin. Jadi dia panggil qaryah dengan makna bandar. Jadi boleh pakai dua-dua. Tapi kalau kita mengajar Arab sekarang, tak boleh. Kalau anak kita jawab qaryah sebagai bandar, salah. Mesti cikgu, ustazah dia pakai dia kata salah. Qaryah tu. Sebab apa qaryah tu? Dia qaryah ambil daripada al-qaryi dengan makna tajammu'. Tempat orang berkumpul. Sebab tu dari bandar ni tempat orang berkumpul. Ambil lah setakat tu. Jadi tak ada masalah lah. Kalau penggunaan dalam Quran kata qaryah dengan makna bandar, boleh guna. Tapi dalam bahasa Arab sekarang, anak-anak kita diajar supaya pisahkan. Qaryah, kampung, Madinah, bandar. Tapi penggunaan orang sebahagian masyarakat lain pula. Dia kata ni qaryah. Dia tunjuk pada orang tu qaryah. Bukan qaryah bang. Ahli qaryah. Baru betul. Dia kata ni qaryah kita ni. Maksudnya orang kampung kita. La, qaryah tu makna kampung. Kalau kata orang ahli masjid kita ni, itu dia kena ahli qaryah kita. Boleh. Ahli mukim kita. Boleh. Ini kena pandai sikit bahasa Arab ni, jangan tukar. Ada seorang tu dia baru belajar bahasa Arab, dia bertukar anak entah. Tukar sungguh ni. Bukan nak orang nak main dengan orang, tak lah. Dia kata, Ustaz, hantar pergi dulu hantar pergi dulu. Bila aku nak pergi, aku baru sampai ni. Duk main hantar pergi dulu. Rupanya dia nak pergi. Patut dia kata anak pergi dulu. Dia bertukar boleh. Anak dengan hantar. Sebab tu lah kita ni kalau nak pergi istana, jangan cakap patik better, tukar ayat kan. Baik guna saya, main dengan patik dengan better, tukar pula. Better pergi dulu. Apa nak. Allahu Akbar. Jadi ayat ini sekaligus wajah min aqsal madinati, menunjukkan bahawa dakwah ni sudah sampai ke ujung bandar, sudah sampai. Makna dakwah kita ni mesti diperluaskan biar sampai ke pelosok kampung. Yang terakhir, yang ke-10, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ayat ini menunjukkan kepada wajib kita ikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Allah fatarani. Allah yang menciptakan aku. Allah yang menyusun atur hidup aku. Kenapa kita nak ibadat kepada orang lain? Ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini kata di ulama, ayat ini juga anna min kamalid da'wah wat ta'lim qarnal hukma bidalili au illati. Di antara tanda pendakwah yang baik dan pendidikan yang sempurna, kita kena sebut hukum dengan dalil.
nyatakan sebab. Baru dia panggil wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Kenapa aku tak sembah Tuhan yang menciptakan aku? Tuhan yang menciptakan aku. Dan wa ilaihi turja'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi kita kena sembah Allah yang ini sifat dia. Kuasa menciptakan kita dan akhirnya kita kembali kepada Allah untuk dibalaskan segala perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, 10 pengajaran ringkas, faedah-faedah ringkas yang dapat saya kutip untuk kita fikir bersama dalam ayat 20 hingga 27 ini. Kita kata alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita yang akan datang bermula ayat 28 sehingga ayat 32. 28 sehingga 32 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.